Hai semua, hari ini saya nak bercerita sikit berkenaan dengan tips-tips untuk membezakan untuk membeli internet, melanggan internet sama ada 300 meg, 100 meg ataupun 300 Mbps lah. Yang mana sesuai, mana tak sesuai, di sini saya nak ceritakan sikit kepada anda semua ya. Okay, first kali di sini kita nak bezakan dulu antara perbezaan antara 30 meg, 1 meg dan 300 meg. Okey, sebenarnya speed dia sama je. Ada 5G, ada 2.4G. Itu adalah untuk speed dia. Manakala beza antara 300 meg, 100 meg dan 300 meg ni sebenarnya adalah untuk jumlah user dia. Berapa ramai user yang nak pakai dalam satu rumah. Kalau dalam rumah tu 1 hingga 3 orang, user dia tak ramai, better ambil 30 meg pun sudah cukup. Sebab harga pun murah, baru dalam RM80, lebih kurang macam tu lah. So untuk kedua, kalau user tu ramai, kalau satu family tu ramai, ada 4 ke 8 orang, better ambil 1 meg lah. Sebab untuk jumlah 1 meg ni sesuai untuk user dalam lingkungan orang jumlah macam ni lah. Nanti saya akan beritahu sebab dia kenapa. Dan kalau dekat rumah cik tu ramai orang, terlampau ramai, ada dua family ke, baru sesuai untuk 300 meg dan ke atas lah. Okey, untuk sebab kenapa saya cadangkan perbezaan untuk langan 30 meg, 100 meg dan 300 meg ni, ni adalah contoh dia. Ni sebagai contoh dia ya. Kenapa? Contoh dia, okey. Sebagai contoh, kalau seseorang individu nak buat video call, dia akan pakai dalam 5 MB sahaja. Contoh, kalau nak pakai game, 20 ke 30 MB. Manakala kalau contoh Facebook, 5 MB. So kalau kira-kira dah buat semua, kalau 3 user yang pakai, kalau 5 MB, 20 MB, 5 MB baru dalam 30 MB. So cukuplah untuk 3 orang. Itu fungsinya 30 Mbps. Kalau ditambahkan semua-semua, kalau 5 orang, 5 campur 20 campur 20 campur 5, berapa? Dalam 60. So better ambil 1 Mbps lah. Kalau lebih daripada 9 orang, better nilai sendirilah berapa jumlah dia. Okey, itu untuk beza tip untuk melanggan internet dekat rumah lah. Kalau tak sesuai juga, kalau kadang-kadang walaupun 2 orang 3 orang pakai satu laptop, satu handphone, lagi satu tu untuk TV. Kalau 3 orang tapi pakai lebih, better ambil yang lebih lah. Itu suggestion saya lah. Okey, sekejap lagi saya ada satu bonus untuk ceritakan dengan anda semua. Sekejap ya. Okey, lagi satu saya nak terangkan sebab-sebab kenapa internet selalu slow dekat rumah. Tak semualah, ada yang slow, ada yang tak, ada yang disconnect. Okey, untuk kita boleh rungkaikan dalam 5 sebab kenapa internet tu biasa slow. Okey, first kali dia berkaitan dengan lokasi. Di mana anda duduk, sama ada dekat rumah stand alone, rumah Switch ataupun rumah flat. Itu memain peranan penting lah. Contohlah kan, kalau duduk dekat kawasan perumahan, ada banyak orang guna. So bila banyak orang guna, internet tu dibagikan terlalu ramai, 100 orang, 200 orang, 300 orang, itu pun akan jadi efek lah. Macam yang bawah tengah, kesesakan laluan lintas. Bila terlalu ramai orang pakai, memang akan jadi slow. Cuba bayangkan kalau dekat rumah sendiri, seorang pakai dengan 5 orang pakai, memang terasa beza dia macam mana. Dalam itu untuk jumlah penggunaan lah. Tapi selain itu, pada tu, masa juga memainkan peranan penting. Masa ataupun hari. Nak tahu kenapa? Okey, ada setengah pengguna, ada yang heavy user, maksudnya banyak benda dia pakai. Seorang tu tapi pakai banyak benda. Contoh, okey, itu untuk heavy user lah. Tapi kalau untuk jumlah masa ataupun hari ni, kalau contoh petang, okey. Sebab apa? Tak ramai orang pakai. Tiba-tiba malam, tak okey pula. Sebab apa? Ramai yang pakai. Tapi 2 pagi, kenapa pula internet saya okey? Sebab apa? Ramai yang dah tidur. So internet tu lebih pergi kepada seseorang individu saja. Sebab itulah, kalau hari ni standard lah, Sabtu Ahad tu memang ramai orang cuti duduk rumah. Kalau nasib baik tak ada kat rumah, lajulah internet rumah kita. Itu untuk sebab pertama lah, untuk stand alone lah ya.
Manakala untuk sebab kedua, kita merujuk kepada jarak rumah dengan ISP. ISP tu apa? Internet Service Provider. Kalau contohnya service provider tu letak kat Mandar, kita duduk kat kampung, jarak dia makin jauh, memanglah internet dia kalau cik langgan 100 ke 300 ke 500 ke, kadar ketersampaian dia tak sampai rumah cik dengan jarak yang dikendaki. Itu sebab kedua lah. Ketiga, sebab daripada ISP. Sebab apa? Mereka yang menyekat penggunaan untuk cik lah, untuk cik user lah. Okay, first kali, kalau dia ada had data, contoh macam 30GB, 50GB, tak cukup sebulan, tiba-tiba line dah slow. Itu salah satu contoh lah, sebab tu dia ada plan unlimited ataupun tidak. So bonus untuk yang unlimited tu tak ada masalah lah. Biasa kalau tak unlimited ni untuk handphone lah. Tapi kalau nak internet yang unlimited untuk handphone, pun ada serta internet yang jual package unlimited dan ada promosi. Yang tu kena search sendirilah. Saya tak nak mention lah nama company dia apa. Okey, untuk sebab keempat adalah isu server side use issue of dia ada dua cara. Pertama sekali, kalau cik ada pakai satu-satu app kat rumah, cik boleh download sendiri apps untuk internet provider cik tu. Lepas tu cik try buat optimizer untuk search lah, untuk dapatkan, untuk setting balik internet dia bagi lebih stabil. Kalau tak boleh juga, better call center lah. So dia check server cik kenapa ada masalah, kenapa slow, kenapa disconnect, kenapa lagging. Tu boleh check server. Call direct pun senang pun boleh, tapi biasa kita boleh buat optimizer sendiri, tu lebih better lah. Makan kalau untuk yang sebab terakhir, kenapa biasa internet ada masalah dekat rumah, disebabkan hardware issue. Hardware ni dia merujuk lebih kepada router, spek router yang cik pakai. Biasa kalau provider internet tu dia akan spek untuk 1200, itu standard lah. Tapi setengah-setengah orang tu boleh alter, boleh tukar router dia, bergantung pada kedai yang dia jumpa lah, yang berapa yang dia boleh issue. Setengah router tu kalau nak spek yang lebih tinggi, dia ada hertz dia, tapi harga dia berbeza lah. Okey, kedua, dengan menggunakan kabel. Kabel ni maksudnya kabel LAN macam tu, boleh sambung direct. Kalau pakai PC, daripada router tu sambung direct ke PC terus. Tu lebih stabil lah. Lepas tu kalau barang rosak pun jadi isu juga. Tapi kalau untuk dapatkan internet lebih stabil, better kalau dia ada dua fungsi tau. Internet ni dia 5G dan 2.4. Untuk dapatkan internet yang betul-betul laju, better connect dengan 5G, tapi jarak dia hanya untuk 3 meter pertama saja. Kalau lebih daripada 3 meter pertama, 2.4 lah. Biasanya kalau router standard ni 1500 kaki saja dia support. Kalau device pun tak ada 5G pun tetap slow juga. So kena up to date, dapatkan device yang 5G lah ya. Okay, itu saja, terima kasih.